Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan membicarakan tentang buku saya juga, yakni buku Muslim Professional. Buku ini buku pertama saya. InsyaAllah malam ini kita akan bincang tentang bagaimana menjana profesionalisme dan kualiti sebagai seorang pekerja Muslim. InsyaAllah kita sebagai manusia biasa kena bekerja untuk menyara hidup, untuk membangunkan Islam. Memang kena bekerja. Nak beribadat pun memang kena bekerja. Nak beribadat pun memang kena bekerja. Nak solat, contoh, nak sembahyang, kita memerlukan kain, memerlukan baju, memerlukan sejadah, memerlukan masjid. Jadi untuk mendapatkan semua tu, kita kena ada income, kena ada sumber untuk membeli benda-benda tersebut. Jadi untuk mendapatkan income, mendapatkan pendapatan itu, kita kena bekerja. Yang pentingnya, insyaAllah kalau kita bekerja dengan baik, insyaAllah rezeki yang kita dapat itu adalah halal. Dan kalau kita bekerja tanpa mengikut seperti yang disuruh oleh Allah SWT, maka na'udzubillah, kita mendapat harta yang haram, harta yang tidak betul. Jadi tujuan saya ialah supaya kita semua boleh bekerja sebagai seorang yang betul-betul profesional menurut syariat Islam. Ini buku saya. Kalau nak beli buku saya pun boleh. Boleh hubungi saya di 019-356-4632. Buku Muslim Professional. Alhamdulillah, buku ini sebenarnya tujuan buku ini saya tulis ialah untuk membincangkan tentang ke arah merealisasikan budaya kerja Islam, bekerja sebagai yang dikehendaki oleh Islam. Jadi buku ini saya bahagi kepada 10 bab. Ada 10 bab dalam buku ini. Okey, saya ada 10D, 10T, 10A, 10H. Itu cara saya membahagikan bab saya, bab-bab yang saya masukkan. Jadi pada bab yang pertama, saya membincangkan tentang definisi kepada budaya kerja Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan pekerjaan itu? Apakah yang dimaksud dengan pengertian rezeki? Apakah yang dimaksudkan dengan bekerja dalam Islam? Apakah yang dimaksudkan dengan bekerja yang profesional? Apakah yang dimaksudkan dengan konsep etika kerja? Ini benda-benda yang saya bincang dalam buku saya ini. Apakah yang dimaksudkan konsep berkat? Dalam Islam sahaja ada konsep berkat ni. Dalam agama lain, wallahu alam, mereka tidak membicarakan tentang berkat. Dalam Islam, kita membicarakan tentang berkat. Tak semestinya banyak, tapi kalau rezeki kita berkat, insyaAllah mencukupi dan bahagia. Yang pentingnya ialah keberkatan. Seterusnya, saya juga mendefinisikan tentang konsep harta dalam Islam, juga konsep hidup dalam Islam, juga konsep takdir dalam Islam, dan juga konsep kualiti dalam bekerja. Dalam kita bekerja, kita adalah bekerja dengan berkualiti. Bab yang kedua, saya membicarakan tentang pekerjaan dalam Islam. Yakni saya saya menukilkan tauladan dalam malaikat dalam bekerja. Malaikat pun bekerja, semua ada tugas.
Malaikat Jibril ada tugasnya, Mikail, Israfil, Israel, semua ada tugasnya yang masing-masing yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi-nabi juga bekerja. Nabi Muhammad SAW yang sebagaimana kita tahu pernah bekerja sebagai seorang peniaga, menggembala kambing, macam-macam yang dibuat oleh Nabi SAW dalam menyara kehidupan bekerja. Walaupun tugas utama Nabi ialah berdakwah, menyampaikan Islam, tetapi Nabi juga bekerja. Sahabat-sahabat Nabi juga bekerja. Alhamdulillah, kita tengok dalam sejarah Islam, sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar, yang famous pun bekerja. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sebagai seorang peniaga. Sayyidina Ali bekerja, bercucuk tanam, macam-macam lagi. Semua mereka bekerja, bukan semata-mata beribadat sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya saya juga membicarakan tentang tauladan daripada ulama dan ulama Islam, yang kehidupan mereka juga, mereka bekerja, mereka sentiasa bekerja dan mereka telah menunjukkan contoh pekerja yang paling cemerlang. Mereka bekerja dengan penuh profesionalisme, Nanti kita akan bincang tentang pentingnya bekerja dengan penuh pluralisme, insya-Allah. So pada bab yang kedua ini juga saya menceritakan tentang cendekiawan Islam. Memang mereka bekerja dalam buku saya ni. Insya-Allah pada malam ni kita akan bincangkan tentang buku saya, Muslim Professional. Kalau nak beli boleh boleh hubungi saya 019-356-4632, RM30 insya-Allah. Bank in dan saya postkan, insya-Allah boleh. Jadi bab yang ketiga saya mention, ni saya ambil motivasi bekerja. Kita sebagai seorang Islam, motivasi kita yang terutama ialah of course daripada Al-Quranul Karim itu sendiri, yakni kita bekerja sebabnya memang disuruh oleh Allah SWT. Jadi saya mengetengahkan 10 ayat Al-Quran yang akan membincangkan tentang pentingnya bekerja, sumber motivasi kerja daripada Al-Quran. Itu bab yang ketiga. Bab yang keempat, saya ambil pula motivasi daripada hadis, daripada hadis Nabi SAW. 10 hadis, saya nukilkan 10 hadis yang banyak kepada memotivasikan kita untuk bekerja dengan penuh profesionalisme, dengan penuh profesional, insya-Allah. Bab yang kelima ni saya bercerita tentang 10 perkara yang mesti kita buat dalam bekerja. Tak semestinya 10, sebenarnya banyak lagi, tapi saya hanya memilih 10 supaya kita sama-sama membicarakan tentang apakah yang mesti kita buat semasa bekerja. 10 benda ni saya gelar dengan nama 10M. 10M, yakni mestilah buat. Mesti buat dalam bekerja. Tak dapat tidak, mesti buat. Mesti berniat kerana Allah. Mesti bermatlamatkan majikan kita adalah Allah. Hakikatnya majikan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti berasaskan ikhlas, bekerja dengan ikhlas. Macam mana? Nanti kita akan bincang bagaimana mendapatkan ikhlas dalam bekerja. Kita dapat gaji, tapi macam mana kita ikhlas? Tu ikhlas, ada caranya. Ikhlas, bukannya ikhlas ni bekerja tanpa gaji. Kita bekerja, insya-Allah dapat income, dapat itu. Kalau betul dengan caranya yang ditunjuk oleh Nabi SAW, insya-Allah itu pun dianggap sebagai ikhlas. Walaupun kita mendapat gaji daripada kerja kita itu. Yang keempat, kita mestilah rajin dan bersungguh-sungguh. Dalam bekerja memang kena rajin dan bersungguh-sungguh, bukan sambil lewa, bukan melepaskan batuk di tangga. Alhamdulillah, malam ni kita sedang membincangkan tentang Muslim Professional, buku saya yang pertama. Saya ada beberapa buku dah. Satunya yang pertama ni Muslim Professional. Saya ada juga buku Berubat dengan Ayat Manzil. Saya ada juga buku Pusi-Pusi, Antologis, Wasiat Sepanjang Hayat. Ada beberapa lagi buku saya. Siapa yang nak buku saya boleh hubungi saya di 019-356-4632. Alhamdulillah, dalam buku Muslim Professional ini, pada bab yang ke-6, saya membicarakan tentang 10 benda yang jangan buat pula. Yang saya panggil sebagai
10 J, 10 jangan. 1. Jangan menipu, jangan rasuah, jangan dengki, jangan malas, jangan putus asa, jangan zalim, jangan melakukan maksiat, jangan mengumpat, jangan membazir, dan jangan mungkir janji. InsyaAllah. Sebenarnya banyak lagi lah, macam tadi juga banyak lagi, cuma saya pilih 10 saja yang saya rasa sangat-sangat penting untuk kita sama-sama menghayatinya semasa kita dalam bekerja. Dalam buku saya, Muslim Professional, insyaAllah. Boleh beli kalau nak. Boleh hubungi saya 019-356-4632. InsyaAllah. Dalam bab yang ke-7, saya membicarakan tentang benda-benda yang hendaklah kita buat pula. Yang ni saya gelar sebagai 10H. 10H. Yang hendaklah buat. Yang pertama, hendaklah positif, hendaklah proaktif, hendaklah terurus, hendaklah cekap, hendaklah efisien, hendaklah berani, hendaklah bersatu padu, hendaklah mengambil berat, hendaklah bekerjasama, dan hendaklah bersopan santun. Ini ciri-ciri untuk kita terapkan jika kita mahu bekerja dengan sepenuhnya dengan mendapat berkat daripada gaji yang kita dapat ataupun income yang kita dapat. Bekerja, berniaga dengan penuh profesional. InsyaAllah. Bab yang ke-8, ni saya panggil 10E. 10E pula. Yakni eloklah buat. 1. Eloklah segera bertaubat. Kita sebagai manusia memang kita melakukan kesalahan sengaja ataupun tidak. Jadi eloklah sentiasa beristighfar. Walaupun benda ni nampak macam negatif, tapi sebenarnya dalam bekerja kalau kita banyak beristighfar, insyaAllah mutu kerja kita akan bertambah. Nanti kita akan bincang pada bab yang ke-8 nanti. Eloklah berperasaan takutkan Allah, taqwallah, takut kepada Allah. Eloklah sentiasa bertawakal, eloklah melazimi zuhud, zuhud. Kita akan bincang tentang konsep zuhud. Zuhud bukannya terus tinggal dunia, zuhud ialah menggunakan dunia untuk akhirat. Itu maknanya zuhud. Nanti kita akan bincang secara detail pada bab yang ke-8 nanti. Eloklah sentiasa bersyukur. Alhamdulillah kita dengan bekerja, kita dapat rezeki kita, dapat menyara keluarga, dapat hidup, dapat menguatkan Islam, dapat berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. So, hendaklah banyak-banyak bersyukur. Eloklah sabar. Ini memang tak dapat tidak, kita sebagai manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan ini. So, dalam buku ini saya bincangkan tentang eloklah banyakkan sabar. Sabar. Kerja kena sabar. InsyaAllah. Tak sabar, gagal. Kalau sabar, insyaAllah berjaya one day. InsyaAllah. Yakin, eloklah sabar. Seterusnya, eloklah rindu dan mencintai Allah. Kena sentiasa mencintai Allah. Yakni bila kita mencintai Allah itu, insyaAllah kita akan bekerja dengan betul-betul semangat. Kerana ini adalah, bekerja adalah suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. No problem. Bekerja ialah dengan mencintai Allah, yakni suka untuk mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Zuhud menggunakan dunia untuk akhirat. Ya, betul. InsyaAllah. Apa yang kita maksudkan dengan zuhud ini ialah kita guna dunia ini untuk akhirat. Bukannya terus tinggal dunia ni, tak bekerja, tak apa. Kita gunakan dunia ini untuk akhirat. Kita gunakan dunia ini dengan adanya rezeki yang melimpah ruah, dengan membantu keluarga kita, dengan menyara kehidupan family kita. Juga kita boleh membantu orang lain. InsyaAllah. Itu konsep zuhud. Kita akan bincang dalam bab yang ke-8 nanti. Dalam eloklah berzuhud, insyaAllah. Dalam bab yang ke-9, saya membicarakan tentang buku saya, Muslim Professional. So, bab yang ke-9, sini pula saya menukilkan, saya mengetengahkan tentang perkara yang kita patut berhati-hati. Yang ini saya gelar sebagai berhati-hatilah dalam bekerja. 1. Berhati-hatilah dalam banyak berkata-kata. Be careful in our talk. Hati-hati bercakap. Jangan mengumpat, jangan macam mana. Nanti kita akan bincang juga tu. Berhati-hatilah dalam banyak makan. Terlebih makan. Zaman sekarang ni, Allahu Akbar. Terlebih makan, banyak penyakit pula.
Zaman dulu kurang makan, jadi sakit. Zaman sekarang terlebih makan, boleh sakit pula. InsyaAllah. So insyaAllah kita makan sebagaimana yang telah ditunjukkan caranya yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. InsyaAllah sihat. Berhati-hati dalam marah. Kita boleh marah, marah kerana benar, boleh. Tapi berhati-hati, jangan melampaui batas dalam kemarahan kita. Berhati-hati dalam bakhil. So hati-hati, jangan terlampau bakhil dan jangan terlampau boros. Tengah-tengah aja. Itu pun nanti kita akan bincang pada bab yang ke-9 nanti. Berhati-hati dalam mencintai pangkat. Tak salah kita untuk bekerja mencari pangkat. InsyaAllah dengan berjaya mencapai pangkat yang tinggi, insyaAllah kita boleh memimpin umat ini kepada Islam yang sebenarnya. Tak salah mendapat pangkat yang besar, mendapat pangkat yang tinggi. Cuma kena bertanggungjawab di atas pangkat tersebut. So berhati-hati dalam mencintai pangkat. Berhati-hati dalam mencintai dunia. So be careful juga dengan dunia ni. Jangan terlampau cinta dunia. Sebabnya satu hari memang kita akan tinggalkan dunia ni. So kena berhati-hati. Kejar dunia seolah-olah kita hidup. Kita nak hidup 1000 tahun lagi. Dan kejar akhirat seolah-olah bersedia untuk akhirat seolah kita akan mati esok. So hati-hati dalam mencintai dunia. Tak salah kita hebat di dunia, tak salah. Tapi hati-hati sebab benda ni sementara. InsyaAllah yang pentingnya akhirat. Tapi Islam menggalakkan kedua-duanya. Dunia adalah jambatan kepada akhirat. So ini benda yang kita patut perjuangkan. Mendapat keduniaan yang hebat. Untuk kita kuatkan Islam. Untuk kita kuatkan umat Islam. InsyaAllah. Macam mana kita nak terus kekal positif dan bersemangat dalam perniagaan? Alhamdulillah, ada satu soalan ni. Bagaimana kita nak kekal positif dan bersemangat dalam perniagaan. Perniagaan juga kerja kita. Dalam benda yang positif ni, kita masukkan dalam bab, saya masukkan dalam bab bab hendaklah. Tadi. Bab yang ke-7 saya ada bincangkan iaitu hendaklah positif. 7.1 dalam buku saya ni, saya bincangkan dalam bab yang ke-7. Yakni bagaimana kita hendak mendapat semangat. Lemah semangat. Sekarang musim COVID lagi. Nampak ekonomi pun makin down. Semua orang macam lemah. So tak sepatutnya orang Islam itu bersifat lemah. Kita sepatutnya bersikap positif. Okay. Kalau nak bincangkan tu pun boleh. Saya terus kepada bab yang ke-7. Yang kita bincangkan tentang positif dalam bekerja. Yakni hendaklah kita bersikap positif dalam bekerja. Ini kalau dalam buku saya ni mungkin setengah dah ada kot buku saya. Kalau nak boleh beli buku saya Muslim Professional. Boleh WhatsApp saya, bank in dan saya hantarkan. RM30 insya-Allah. So kerana ada soalan kat sini nak bincangkan tentang bagaimana hendak bersikap positif. So saya terus direct kepada bab yang ke-7. Bab 7.1. Dalam buku saya ni 7.1, yakni bab yang ke-7 yang saya bincangkan bagaimana hendak kekal positif dalam menghadapi dunia hari ini yang sangat-sangat mencabar dengan runtuhnya ekonomi, dengan lembabnya ekonomi. Bagaimana kita nak stay positif? Bagi saya, yang pertama sekali, minda dan fikiran. First thing, our mind. Minda dan fikiran yang positif akan menghasilkan tindakan positif. Pertama sekalinya, minda kita kena positif. Kalau mungkin tubuh badan kita positif, okey, tapi yang pentingnya minda yang positif. Be positive minded. Orang panggil. Minda dan fikiran mestilah positif. First thing, minda dan fikiran kita mesti positif. Anggaplah bekerja ini, berniaga ini, suruhan Allah SWT. So insyaAllah, just follow apa yang disuruh oleh Allah SWT, insyaAllah berjaya. Be positif. Satunya, be positif. Apabila fikiran kita positif, perbuatan pun kita nanti akan positif. Kalau kita in the first place pun dah negatif, jadi kita pun jadi negatif. Jadi malas, jadi marah, jadi macam-macam bila negatif. So be positif, fikir positif. Allah SWT nak meningkatkan
darjat kita dengan Allah SWT menguji kita dengan sedikit kesusahan ini. InsyaAllah, don't worry, Allah SWT memang maha mengetahui akan keadaan kita. Be positif, positif dan bersemangat. Itu hendaklah kita memaklumkan tindakan dan keputusan kepada pihak-pihak yang berhak mengetahuinya. Dengan positifnya kita tunjuk, kita be clear in our direction. Kalau kita berniaga, apa yang kita berniaga? Positif. Berniaga terus fikir, bukan nak rugi. Kita berniaga nak untung, dan kita buat sedaya upaya dan sebaik yang termungkin, yang sebaik yang boleh. Be positif. Sentiasa berikhtiar. Itu pun dalam contoh untuk positif. Kalau kita positif, kita akan sentiasa berikhtiar. Sentiasa berikhtiar untuk mencapai kejayaan di dalam perniagaan kita. Yakni sentiasa berikhtiar. Jangan dah lemah semangat. So ikhtiar. Allah SWT cipta makhluk manusia ni, walaupun semua dah tertulis, takdirnya sudah tertulis, tapi Allah SWT bagi kita usaha dan ikhtiar. Kalau nak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Memang kena ikhtiar. Ikhtiar ni lah yang menunjukkan kita ni bersifat positif. Ikhtiar, nak maju dalam berniaga. Kena kena lihatlah strategi perniagaan kita. Macam mana meningkatkan marketing kita, meningkatkan strategi produk quality produk kita. So tingkatkan semua tu, kena buat ikhtiar, bukannya berserah bulat-bulat. Itu pun dalam buku ni saya akan bincangkan tentang tawakal, tentang positif, tentang semua tu, insya-Allah. Kita sedang bincangkan tentang buku Muslim Professional. Nak beli boleh, boleh telefon saya 019-356-4632. Oleh kerana ada soalan kat sini, macam mana nak meningkatkan kepositifan. Betul lah bahasa Melayu. Positif kita dalam bekerja ni. Kepositifan kita. Perkataan baru. Kepositifan kita di dalam berniaga, di dalam bekerja. Satu tadi saya dah sebut, first thing, fikiran, mestilah positif. 2, be clear, direction kita clear. Kenapa kita bekerja, kenapa kita berniaga. Direction kita kena clear. Dan kita menghargai setiap nikmat yang diterima. Kita sebenarnya, Allah SWT bagi kita terlampau banyak nikmat. Terlampau banyak nikmat. Alhamdulillah. Jadi kita menghargai nikmat yang Allah SWT bagi kepada kita. Nikmat bernafas, nikmat boleh makan, nikmat boleh bekerja, nikmat boleh berniaga. Itu semuanya nikmat Allah SWT. So kalau kita menghargai, Allah akan tambah lagi nikmat tersebut. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran ada mention. La in syakartum la azidannakum. Sifat syukur ni pun saya ada bincang dalam buku saya, Muslim Professional. Di samping itu, kita hendaklah menghargai kejayaan orang lain. Ini pun satu hal juga. Nak be positif ni, jangan kita negatif dengan orang lain. Kalau kita positif, insya-Allah orang tengok kita pun akan jadi positif. Dan kita sentiasa bersama-sama dengan mereka yang positif. Kalau orang yang negatif tu, kita positifkan dia. InsyaAllah berjaya. Barulah keluarnya semangat. Kalau masing-masing dah lemah semangat, jumpa dengan orang lemah semangat, nanti memang lemah semangat. So, in the first place-nya kita sendiri hendaklah positif dan cuba berdamping dengan orang-orang yang positif. InsyaAllah berjaya. Hendaklah bersederhana dalam meraihkan kejayaan. So kalau kita berjaya pun, insyaAllah bersederhana. Macam tadi kita dah sebut, jangan terlampau boros dan jangan terlampau kedekut. Tengah-tengah aja orang Islam ni. InsyaAllah berjaya. Tunjukkan kesyukuran dengan berkhidmat bersungguh-sungguh dan bersedia menabur bakti ke tahap optimum. Itu salah satu nasihat saya lah untuk mencapai tahap yang positif ni. Kita bersedia anytime. Bersedia anytime. Setakat yang mampu, setakat yang sesuai untuk berkhidmat kepada umat. InsyaAllah Allah SWT akan memberi berkat dan insyaAllah Allah SWT akan tambah lagi kejayaan dalam perniagaan kita, dalam pekerjaan kita. InsyaAllah. Be positive. I hope that answer the question. Macam mana kita nak bersikap positif dan bersemangat
dalam perniagaan. Alhamdulillah. Satu lagi cadangan tu, yakni support each other. Itu pun kita bersikap positif, bukannya dengki-mendengki, tapi support each other. Networking, orang panggil, insya-Allah. Jadi kalau kita sentiasa ada networking kita dan bekerjasama di antara kita, insya-Allah sama-sama kita boleh maju. Bukannya kita bunuh perniagaan orang lain untuk kita berjaya. Insya-Allah. Insya-Allah kalau kita sama-sama tolong menolong each other. Ni pun ada, saya akan mention dalam buku saya pun ada mention tentang kita patut support each other. Insya-Allah, boleh. Okey, apa lagi? Dalam bab yang ketujuh ni hendaklah kita positif, berpositif. Positif. Satu laginya mungkin juga kita eloknya proaktif. Ni pun saya mention, proaktif. Ni pun dalam bab yang ketujuh. Bersikap proaktif maksudnya kita hendaklah melengkapkan diri kita dengan ilmu, pengetahuan dan kemahiran yang cukup untuk membolehkan setiap tugas dan tanggungjawab disempurnakan ke tahap yang terbaik. Itu proaktif. Kita positif dan proaktif lagi. Jangan yang kita bersikap undur ke belakang. InsyaAllah setiap kesusahan, selepas kesusahan itu ada kejayaannya. Ayat Al-Quran ada sebut tu. Inna ma'al usri yusra. Dengan kesusahan itu nanti ada kesenangan. InsyaAllah. Yakin dengan ayat Al-Quran. So be proaktif. Proaktif pula. Hendaklah kita mempunyai minda yang sentiasa aktif dan badan yang sihat. So insyaAllah dengan kita sentiasa aktif, badan kita insyaAllah sihat, doa banyak-banyak dengan niat yang baik, kita nak bekerja, kita nak berniaga supaya badan kita sihat, kita boleh bekerja dan berniaga dengan baik, dengan sebetulnya. Hendaklah kita membuat pertimbangan yang teliti sebelum membuat sesuatu tindakan dan keputusan. Bertindaklah segera dan cekap. Ini pun salah satu nasihat saya ataupun sesuatu yang saya boleh fikirkan tentang bagaimana hendak bersifat dengan proaktif. Proaktif. Fikir ke depan, future minded. Yang lepas-lepas tu ambillah sebagai pengajaran. Mungkin kita pernah gagal di waktu yang lalu, ambil pengajaran daripada benda-benda yang telah berlaku, pengajaran. Dan kita boleh mengambil pelajaran juga pada mereka-mereka yang berjaya. Boleh tengok. Dan kita timbangkan dengan secara Islam lah. Secara Islamnya. Bukannya berjaya dengan cara tipu, bukan berjaya dengan cara rasuah. Itu bukan. Kita be positif dan proaktif. Ini maksud saya untuk menjadi betul-betul seorang Muslim yang profesional. Seperti yang saya buat dalam buku ni. Sepenak buku saya, boleh hubungi saya di 019-356-4632. InsyaAllah. Ini buku pertama saya. InsyaAllah. Hubungi saya kalau nak. Alhamdulillah. Sekarang kita sedang bincang tentang bab hendaklah proaktif. Proaktif. Apa lagi proaktif? Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 200 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat 200 surah Ali Imran yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Sabar dan kuatkan lagi kesabaran tersebut. Dan tetaplah bersiap siaga, sentiasa ready, on all the time, ready. Dan bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ini Allah SWT beritahu dalam ayat 200 surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, isbiru, sabar. Mention dalam buku ni pun saya ada detailkan tentang kesabaran. Ayat ini Quran, ayat ini pun bagi tahu tentang pentingnya bersabar. Isbiru, sabar, kemudian wasabiru, sabar dan sabar lagi. Dua kali Allah SWT menekankan pentingnya sabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru wattaqullah warabitu. Satu lagi warabitu, yakni bersiap siaga, ready at any time. InsyaAllah berjaya. Wattaqullah, dan of course lah kita kita wattaqullah, yakni
ittaqullah, bertakwa kepada Allah, yakni ikut segala perintah Allah dan jauhi segala larangannya, la'allakum tuflihun, moga-moga berjaya. InsyaAllah Allah SWT akan bagi kejayaan pada mereka yang sabar dan bersiap siaga dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bersikap proaktif dapat memotivasikan pasukan kita. Kalau kita sebagai pemimpin ada anak buah, ada staf, kita perlu bersifat proaktif. Dengan sifat proaktif ini boleh memotivasikan pasukan kita. Kalau kita, walaupun sekarang ni banyak cabarannya di musim ekonomi lembab ni, insyaAllah be proaktif, insyaAllah berjaya, dan semangatkan orang lain, bukannya melemahkan semangat pasukan kita, insyaAllah. Proaktif maknanya kita membuat kerja bukan setelah disuruh, tetapi mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan dan menyiapkan sesuatu kerja itu. Ini pun penting juga. Proaktif ni bukan kita memandai-mandai, tapi kita inisiatifkan diri kita. Seperti prosedur lah. Okay, so kita ambil inisiatif sendiri, bukannya tunggu bos suruh, bukannya tunggu arahan daripada orang atas. Kita sendiri yang mengambil tindakan, mengambil inisiatif untuk maju ke hadapan dan menyiapkan sesuatu pekerja itu, insya-Allah. Boleh macam-macam cara. Kalau musim PKP, kita boleh bekerja from home. Tak boleh pergi kerja, boleh bekerja from home. Boleh buat macam-macam. So be proaktif. Jangan ambil kesempatan work at home dan tidur je. Tidur makan. Itu sepatutnya tidak berlaku begitu. Be proaktif, insya-Allah. Firman Allah SWT dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11 bermaksud, bagi tiap-tiap seorang malaikat ada penjaganya, silih berganti dan hadapannya dan dari belakangnya, dan ia mengawas menjaganya dari sesuatu bahaya dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ini ayat Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Yang berbunyi, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfih yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Ayat 11 surah Ar-Ra'd. Yang bermaksud Allah SWT tidak mengubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka mengubah yang ada pada diri mereka sendiri. Allah SWT akan ubah nasib, tidak akan mengubah nasib kita jika kita tidak mengubah nasib kita sendiri. Ini kena proaktif. Okey, ada apa-apa soalan lagi? InsyaAllah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa secara proaktif. Bila kita berdoa ni pun sebenarnya kita bersifat proaktif. Kita doa supaya selamat, nak makan, doa dulu supaya selamat, kenyang. Alhamdulillah. Dan selepas buat suatu benda pun kita doa. Alhamdulillah. Doa ni maknanya kita bersifat proaktif. Bukan kita sifat penakut, tapi kita proaktif. Rasulullah SAW selalu berdoa secara proaktif terlebih dahulu sebelum untuk mendapatkan apa yang dihajatinya dari Allah, seperti dalam doa yang ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Ya Allah, kami mohon kepadamu kehidupan yang murni dan mati yang wajar serta tertolak segala aib." Atau seperti doa untuk masuk masjid yang berarti,
Ya Allah, ampunilah kami dan dosa kami serta bukakanlah untuk kami pintu-pintu kasih sayang-Mu. Banyak kita boleh belajar daripada doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, siapa yang nak pada buku saya boleh hubungi saya di 019-356-4632. Alhamdulillah, sudah masuk waktu isyak bagi negeri Selangor dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. InsyaAllah saya rasa setakat ini dulu kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah berjumpa lagi di lain masa, insyaAllah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.